Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sarawak Decides. Saya Razi Ahmad. Untuk saya memperkenalkan kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Kali ini Sarawak Decides akan membawa anda untuk mengenali sebuah kawasan Dewan Undangan Negeri Sarawak yang berada di bawah Parlimen P196 Stampin. Inilah dia Dun N14 Batu Kawah. Sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, sedikit cerita mengenai sejarah di sebalik nama Batu Kawah ini. Menurut cerita orang dulu-dulu, nama Batu Kawah ini berasal dari amalan orang kampung yang sering menarah batu untuk dijadikan kawah dan digunakan untuk memasak pada satu ketika dahulu. Dari sinilah munculnya nama Batu Kawah ini. Kita teruskan dengan sejarah bagi kawasan Dun Batu Kawah. Kawasan Dewan Undangan Negeri atau Dun Batu Kawah telah diwujudkan pada tahun 1968 dan mula dipertandingkan dalam pilihan raya negeri PRN Sarawak pada tahun 1969. Pada dua pilihan raya yang lepas iaitu PRN ke-10 tahun 2011, Dun Batu Kawah telah bertanding menggunakan kod N13 Batu Kawah. Kali terakhir ia dipertandingkan pula iaitu pada PRN ke-11 tahun 2016, kawasan Dewan Undangan Negeri ini telah bertukar kod menjadi N14 Batu Kawah. Sejak tahun 2016, daerah mengundinya meliputi kawasan RPR Batu Kawah, Kawah, Stapok, Sin Santu dan Kim Chu Shit. Pada PRN ke-11, kita dapat saksikan pertembungan tiga penjuru di antara calon Sim Kui Hian yang ketika itu mewakili Barisan Nasional ataupun BN, Chew Wang Si mewakili Parti Tindakan Demokratik DAP dan seorang calon bebas iaitu Liu Tian Leong. Kemenangan telah berjaya diraih oleh Sim Kui Hian, wakil Barisan Nasional dengan undian sebanyak 6,414 undi. Pada ketika itu, jumlah pemilih berdaftar adalah seramai 16,991, di mana 70.9% daripadanya telah keluar mengundi. Jumlah kertas undi yang ditolak pula adalah sebanyak 135 undi dan Sim Kui Hian menang dengan majoriti undi sebanyak 2,085. Seterusnya, marilah kita berkenalan dengan wakil rakyat di Dun Batu Kawah. Seorang anak kelahiran Kuching, Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, sebelum menyertai bidang politik, merupakan seorang doktor pakar dalam bidang kardiologi dan sehingga ke hari ini pun beliau masih aktif dalam menjalankan tugas sebagai seorang doktor pakar. Beliau yang dilahirkan pada 18 Ogos 1965 juga merupakan anak kepada mantan Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Mendiang Tan Sri Dato' Amar Sim Keng Hong. Kini Dr. Sim merupakan ahli Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP mewakili gabungan Parti Sarawak GPS. Dan rasanya semua tahu bahawa Dr. Sim ini terkenal dengan cara pemakaiannya yang selalu memakai baju kemeja berwarna kuning apabila beliau keluar untuk turun padang. Baiklah, kita beralih kepada perkembangan di kawasan Dun pula. Selari dengan pembangunan pesat di kawasan Batu Kawah, sebuah kawasan perbandaraan baru telah dibuka dan dirasmikan pada tahun 1997. Ia diberi nama Bandar Baru Batu Kawah atau juga lebih dikenali sebagai MJC. Nama MJC ini diambil bersempena dengan nama syarikat yang menjalankan projek tersebut iaitu Muda Jaya Corporation Berhad. Dengan kedudukan lokasinya yang strategik dan kadar pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, projek tersebut telah menghasilkan spin-off effect yang telah meningkatkan lagi potensi sektor ekonomi dan hartanah di kawasan itu. Selain itu, bekas tapak kuari Ang Cheng Ho di Batu Kawah juga akan dibangunkan untuk menjadi kawasan rekreasi, komuniti dan pusat inovatif bagi manfaat penduduk setempat. Tapak projek yang berkeluasan 20 ekar ini akan menampilkan Dewan Serbaguna Sukan dan Komuniti
yang boleh memuatkan 1,000 orang di samping menjadi sebuah dewan banket moden untuk acara-acara rekreasi, hiburan dan lain-lain. Selain itu, ruang tersebut juga boleh digunakan sebagai gelanggang sukan bola keranjang. Akan disediakan juga ruang pejabat untuk dijadikan sebagai sebuah hub inovasi bagi usahawan muda selain memperkasakan syarikat permulaan atau startups dan perusahaan sosial. Projek Ubah Suai Kuari Terbiak ini telah mendapat tambahan pembiayaan sebanyak RM5 juta daripada RM10 juta yang telah diluluskan sebelum ini. Seterusnya, terdapat juga banyak projek-projek pembinaan dan naik taraf yang telah diusahakan untuk penduduk di Batu Kawah. Sebagai contoh, salah satu projek di bawah projek rakyat adalah projek pemasangan sekitar 700 unit lampu jalan secara berfasa yang bermula pada 2016 dan menelan kos sebanyak RM500,000. Lampu-lampu jalan ini telah dipasang di lebih daripada 10 buah kawasan di Batu Kawah. Dalam fasa pertama, sebanyak 120 unit lampu jalan telah dipasang di kawasan Segubang, Sungai Tapang dan Desa Wira. Diikuti fasa kedua iaitu sebanyak 575 unit di kawasan Lo Tikong, Sin Santu serta Sungai Moyang. Masalah banjir kilat yang sering melanda penduduk di kawasan Batu Kawah juga akan dapat diatasi setelah siapnya projek menaik taraf sistem perparitan dan tebatan banjir di sana. Menurut Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang juga merupakan adun Batu Kawah, projek bernilai RM120 juta itu akan dilaksanakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak di bawah rancangan Malaysia ke-12. Projek ini merangkumi penambahbaikan sistem perparitan antaranya di Jalan Field Force, Jalan Ketitir, Sungai Moyan, Sungai Sureh, Desa Wira dan kawasan RPR. Ia juga termasuk dengan kerja-kerja pemulihan dan penambahbaikan sistem perparitan dan tebatan banjir tebingan sungai di Kampung Sinar Budi Baru. Terletak lebih kurang 30 minit dari pusat bandar, kawasan seluas 20 ekar ini dilengkapi dengan tasik dan sungai yang diindahkan lagi dengan pemandangan serba hijau. Mereka turut menyediakan pelbagai kemudahan dan fasiliti seperti tapak-tapak perkemahan beserta kemah kalis air, hostel, dewan makan, dewan seminar dan sebagainya. Yang bestnya lagi, pada waktu malam, para pengunjung bolehlah berbarbecue sambil menikmati suasana keindahan alam ditemani unggun api. Di samping itu, sebuah kedai aiskrim yang telah wujud sejak tahun 1963 lagi dan terletak berhampiran bulatan Batu Tiga nyata mempunyai daya tarikannya tersendiri. Selain tekstur aiskrimnya yang halus dan lembut, kedai aiskrim tertua di Kuching ini sehingga hari ini masih mengekalkan konsep gaya kedai kantin yang sememangnya unik. Tarikan yang terbaharu sekali di Batu Kawah. Ini dia The Sky Window of Batu Kawah. Bangunan ini merupakan sebuah tempat atau platform tontonan 360 darjah di mana pengunjung boleh melihat pemandangan sekeliling Batu Kawah apabila mereka naik ke tingkat atas bangunan ini. Bangunan ini merupakan tarikan utama untuk projek pembinaan tebingan Batu Kawah. Projek ini yang juga boleh dikenali sebagai Batu Kawah Waterfront meliputi kawasan sepanjang 800 meter dan terletak di bawah jambatan Datuk Chong Kyun Kong. Ianya dilaksanakan secara berperingkat di mana fasa pertama dan fasa kedua telah pun siap. Projek fasa pertama terdiri daripada pembinaan The Sky Window of Batu Kawah yang baru ditunjukkan tadi. Fasa keduanya pula merupakan projek pembinaan taman di sekitar kawasan bangunan itu yang bertujuan untuk menyediakan sebuah tempat untuk penduduk menjalankan aktiviti riadah. Apabila kesemua fasa projek ini siap kelak, ia akan mengubah landscape di Batu Kawah secara meluas, termasuklah mewujudkan jaringan sosial yang lebih moden kepada penduduk setempat. Selain itu, ia juga bakal menjadi tempat pelancongan yang dijangka mampu memacu pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Sekian sahaja mengenai DUN N14 Batu Kawah yang dapat saya kongsikan kepada anda semua. Saya Ranzi Ahmad untuk Sarawak Decides.